ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Nazir Ustaz Bakhtiar Suratman beserta seluruh ahli jawatan kuasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah taala. Dan yang datang ke masjid ni antara prasyarat yang membolehkan untuk hadir berjemaah, selain telah melengkapkan dos vaksinasi COVID-19, mestilah tidak ada gejala-gejala dan sehat tubuh badan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih mengurniakan kesihatan kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada hari ini 20 Ramadan 1443 Hijriah. Dan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Dan di bulan inilah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah menjadi petunjuk, manual, sebagai petunjuk hidayah untuk kita semua. Zalikal kitabu la raiba fi. Quran yang diturunkan, yang Allah Ta'ala berikan itu, tidak ada syak dan tidak ada ragu padanya. Bukan sekadar itu, bahkan Quran dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi manusia yang mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa supaya membentuk, puasa dapat membentuk, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan juga adalah sebagai panduan manusia yang nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, mesti dan tidak dapat tidak, antara prasyarat dalam kehidupan dia mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam segala urusan kehidupan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah setiap hari, bahkan setiap rakaat dalam solat yang kita laksanakan, kita minta daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, untuk menjadi orang yang sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, Ramadan yang kita lalui ini, dia ada sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Apa dia? Tambah-tambah 10 yang akhir. Hari ini kita dah masuk 20 Ramadan. Dan kemudian malam nanti adalah malam yang ke-21 Ramadan, yang selalu orang kita tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti, menantikan kehadiran ataupun sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, iaitulah malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala turunkan pada malam Al-Qadar. Apa maksud Al-Qadar itu? Apa maksud Al-Qadar itu? Ulama khilaf di kalangan mereka dalam membahaskan maksud Al-Qadar itu. Ada ulama yang sebut bahawa yang dikatakan Al-Qadar itu maksudnya ialah bernilai ataupun sesuatu yang sangat ada nilai. Nak tahu nilai ataupun tidak? Contoh, saya keluarkan sekeping not duit RM1. Dan saya keluarkan juga satu not RM1,000. Sekarang tak ada dah kot. Not sekeping RM1,000. Dulu ada. Dulu kita ada not sekeping RM1,000, sekeping RM500. Sekarang ni not yang ada RM100 juga. Yang biasa, yang paling besar RM100 lah. Okey. Saya keluarkan satu keping not RM1. Baru lagi, baru tukar dekat bank untuk duit raya. Buat pitih raya. Kan? Baru lagi, baru bank lagi. Kita orang yang pertama sentuh. Cantik lagi, lawa lagi. Dan saya keluarkan juga satu not sekeping RM1,000. Tapi RM1,000 ni saya dah keronyok apa tu, dah uduh dah. Dah tak lawa dah. Tengok, oh Allah, buruknya. Kalau saya tawarkan kepada tuan-tuan,
Antara tuan-tuan nak pilih yang comel hak RM1 ataupun tuan-tuan akan pilih hak RM1000? Tuan-tuan jawab sendirilah. Tuan-tuan jawab sendiri. Jangan jawab kuat-kuat, jawab sendiri dalam hati. Ambil duit RM1 ataupun tuan-tuan nak ambil not RM1000. RM1000 ni dah konyok ni, dah tak lawa dah. Dah keronyok-keronyok dah, buruk. Yang RM1 ni lawa lagi, cantik lagi, bersih lagi, baru keluar bank. Agak-agak tuan-tuan pilih, tuan-tuan nak ambil yang RM1 ataupun yang RM1000. Majoriti akan jawab, tak apa, buruk pun, yang penting RM1000. Apa sebab? Sebab kita tahu nilai dia. Kita faham dan kita tahu bahawa nilai RM1,000 adalah 1000 kali ganda berbanding dengan nilai not RM1, walaupun not RM1 tu lawa ataupun comel. Jadi malam Al-Qadar itu yang Allah Ta'ala sebut, ulama sebut bahawa yang dimaksudkan dengan qadar itu ialah kerana malam itu penuh dengan nilai yang sangat bermutu. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut khairum min alfi syahr. Yang pertama, dia sangat bernilai sebab dia lebih baik daripada 1000 bulan kalau nak dibandingkan. Yang kedua, dia sangat bernilai dan bermutu pada malam itu sebab pada malam itulah turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikah. Allah Ta'ala sebut pada malam itu para malaikat akan turun ke bumi. Yang ketiga, dia sangat bernilai sebab apa? Sebab pada malam itu akan selamat dan sejahtera sampailah sehingga waktu subuh. Salamun hatta matla'il fajr. Ini Allah Ta'ala sebut. Jadi bila ianya sangat bernilai, maka kita kena rebut, kita kena dapatkan. Tambah pula kita ni umat akhir zaman yang usia ataupun umur kita tidak panjang. Umat ni dia kebanyakannya mengikut usia dan tempoh umur Nabi masing-masing. Kalau kita tengok umat Nabi Adam, umurnya panjang-panjang. Apa sebab? Sebab Nabi Adam umurnya pun panjang. Umur Nabi Adam 1000 tahun, tuan-tuan. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi umat dia pun baya-baya tu umur. 900 lebih, dekat-dekat 1000. Nabi Hud 494 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Ibrahim, anak dia antaranya ialah Nabi apa? Antara anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Selain daripada Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Betul? Nabi Ishaq ni adik-beradik satu bapa dengan Nabi Ismail. Okey, siapa lagi? Anak Nabi Ishaq antaranya ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub umurnya 137 tahun. Umat dia pun baya-baya itulah, 100 tahun lebih. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Sebab apa? Sebab dia hidup sezaman, lebih kurang je. Adik-beradik Nabi Musa, Nabi Harun ni, Nabi Harun 120 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Umur umat Nabi kita berapa tahun? Nabi kita berapa tahun? 63 tahun. Oleh kerana Nabi kita umur 63 tahun, maka umat akhir zaman kita ni sekitar begitu je lah. Habis-habis pun lebih sikit, 60, 70, 80, sikit je yang melepasi. Walaupun dari sudut kesihatan orang dah ada kesedaran dan banyak menjaga kesihatan, tapi payah dah nak jumpa umat akhir zaman ni yang umur mencecah 120 tahun. Payah nak jumpa. Kota Raja ni tak jumpa lagi barangkali. Tak ada dah. Itu pun jogging hari-hari tu. Hari-hari jogging, lepas tu kayuh basikal, tertonggik-tonggik kayuh basikal kan tiap hari. Minum pun air masak, air suam gitu je, tak adalah mengetai apa semua. Penyakit tak ada, apa tak ada. Itu cara jogging hari-hari pun nak cecah 100 tahun pun payah. Payah nak sampai 100 tahun. Jadi umur kita tu je lah. Jadi dengan umur yang sekitar itu, maka rebutlah peluang yang ada
yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat akhir zaman ni, satu peluang yang Allah Ta'ala sebut ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada bulan ataupun pada malam Al-Qadar itulah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang ianya menjadi hidayah dan juga petunjuk kepada kita. Kita dah umur pendek, waktu ibadah lagi pendek tuan-tuan. Waktu ibadah pendek sangat. Ada orang 60 tahun baru mula ibadah. Betul. Sebelum pencen, wah dia lah hantu. Tapi lepas pencen, alhamdulillah dapat kesedaran, dapat hidayah, alhamdulillah jadi balik. Start umur 60. Ada orang baru start balik. Dah balik tu dah okey lah. Jadi senonoh lah sikit. Sebelum balik tak apa senonoh. Kan? Ada orang dah balik lama dah tak senonoh juga sampai ke sudah. Jadi kita ni katalah mati umur 75 tahun. Mati umur 75 tahun tu bukan sepanjang daripada lahir sampai 75 tahun untuk ibadah. Dah. Kadang tidur banyak. Kadang tidur lagi banyak. Kajian dibuat tuan-tuan. Katalah seorang individu tu meninggal ketika berumur 75 tahun. Dan purata dia ambil daripada dia lahir sampai dia mati, sehari dia tidur 8 jam. Ambil katalah dia tidur sehari, tiap-tiap hari tidur 8 jam. Dengan dia mati umur 75, sebenarnya dia telah menghabiskan masa 26 tahun untuk tidur. Itu untuk tidur saja 26 tahun. Tolak dah situ. Tu belum lagi tidur dalam masjid ketika khutbah apa semua dah. Banyak lagi kalau nak kira dah. Jadi habis masa situ je. Jadi dengan umur yang pendek dan waktu dan tempoh kita beramal, melakukan kebaikan ni pun sikit, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita umat akhir zaman dengan malam Al-Qadar. Apa sebab juga surah Al-Qadar ini diturunkan? Bila mana Nabi menceritakan kepada para sahabat bahawa umat yang terdahulu, iaitulah ada satu orang yang namanya Samsun Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi. Dia ni Allah Ta'ala bagi kehebatan pada tubuh badan dia. Di siang hari dia sibuk beribadah. Di malam hari dia sibuk beribadah. Dia sentiasa beribadah di waktu malam. Di siang hari dia mengangkat pedang dan juga berjuang di jalan Allah. Tiap-tiap hari rutin harian dia malam beribadah, sibuk dengan ibadah. Siang hari berjihad di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Berapa lama tempohnya? Iaitulah 1000 bulan. Bila Nabi ceritakan perkara ini kepada para sahabat yang dengar cerita Nabi ni rasa kagum dan juga takjub. Fuyo, mantap Pak Abu. Gitulah lebih kurang. Hebat betul. Tiap-tiap malam ibadah, isi malam dengan ibadah sepanjang malam. Siang hari berjihad jalan Allah Ta'ala pula. 1000 bulan tu punyalah lama. Bila begitu para sahabat rasa kagum dan takjub. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami muliakan bulan Ramadan dan kami muliakan malam Al-Qadar itu dengan kami turunkan padanya Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa dia malam Al-Qadar itu? Lalu Allah Ta'ala sebutlah, menjawab persoalan-persoalannya, iaitulah khairum min alfisyahr. Lailatul Qadr, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa lagi Allah Ta'ala sebut? Tanazzalul malaikatu warruh. Allah Ta'ala kata pada malam itu para malaikat turun beramai-ramai. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut bahawa pada malam itu sejahteralah sehingga sampai kepada waktu subuh. Jadi marilah kita tuan-tuan yang masih ada kesempatan ini, malam yang penuh dengan keberkatan di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Al-Quran jadi panduan dalam kehidupan kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Ambillah peluang untuk memperbanyakkan baca Al-Quran. Saya nak sebut akhirnya sebelum saya sudahkan. Yang pertama, dalam menyambut ataupun mengisi 10 akhir Ramadan ini,
Jangan berlalu hari-hari Ramadan dalam kehidupan kita tanpa kita baca Quran. Baca Quran setiap malam. Kalau boleh setiap malam tambah 10 yang akhir ni, baca Quran banyak-banyak. Quran ni mukjizat. Quran ni panduan. Quran ni hidayah. Apa bangsa, apa jenis lidah sekalipun, walaupun tak fasih bercakap Arab, tak pandai cakap Arab, tapi boleh baca Quran. Ni majoriti depan saya ni, saya yakin tak pandai baca cakap Arab ni. Bolehlah sikit-sikit. Anak anta gitu, na'amlak gitu je lah. Anak anta pun kadang-kadang tertukar kan. Anak siapa nama? Anta Hafizuddin. Kita pun tertukar, anak anta tu pun tertukar lagi. Arab pun bolehlah sikit-sikit. Wahid, Isnin, Salasa gitu je lah. Walaupun begitu, tetapi kita boleh baca Quran dengan baik. Itu hebatnya dan mukjizatnya Quran. Kita tak pandai cakap Cina, misal contoh, tak pandai cakap Mandarin. Tiba-tiba orang bagi kita surat khabar Cina, kita pun baca fasih. Tak munasabah kan. Tuan-tuan tak pandai cakap Perancis, misal contoh, tiba-tiba ambil novel bahasa Perancis, baca daripada kulit sampai kulit, faham pula. Tak munasabah. Quran, kita tak pandai cakap Arab, tapi boleh baca Quran dengan baik. Tahu panjang pendek matnya, lagu mana, berlagunya. Ini hebatnya Quran. Bahasa lain memang tak boleh tuan-tuan, tapi Quran boleh. Dia bukan sahaja untuk dibaca, sebaliknya untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan berlalu Ramadan yang masih berbaki ini tanpa kita isi dengan doa. Bacalah apa-apa doa pun. Di sepanjang malam-malam yang akhir ni, di sepanjang ketika kita berpuasa ni, banyakkanlah berdoa. Mudah-mudahan dengan malam Al-Qadar yang Allah Ta'ala tentukan, mungkin ketentuan ataupun qadar untuk kita berubah. Mungkin ketentuan kita berubah. Ada ulama sebut malam Al-Qadar ini Allah Ta'ala akan mengagihkan ataupun akan menentukan kadar-kadar untuk manusia. Berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan azab, diserahkan urusannya kepada Jibril. Berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan rezeki dan sebagainya, diserahkan urusan itu kepada Mikail. Berkaitan dengan hujan, dengan ribut dan taufan dan sebagainya, diserahkan urusan itu kepada Israfil. Berkaitan dengan ajal, kematian, diserahkan urusan itu kepada Israel. Israel, malaikat yang menjaga dan juga ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang qadar itu telah ditentukan untuk kita. Contoh, katalah orang-orang Kota Raja ini, mungkin tahun 2023 kena penyakit COVID 2023 pula. COVID-19 habis dah. Kita dah endemik kan. Datang pula nanti tahun depan COVID-23 kan. Contoh. Tiba-tiba nama tuan-tuan tersenarai. Rupa-rupanya dalam malam Al-Qadar tahun ni, masa berlakunya Al-Qadar tu, tuan-tuan ada berdoa pada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Contoh. Tiba-tiba malaikat berkata, ya Allah, nama dia asalnya tersenarai ni, tapi dia ada doa tadi. Kebetulan pula Al-Qadar. Allah Ta'ala kata, tukar je lah. Maknanya sebab tu Nabi kata, la turaddul qada, tidak tertolak ataupun tidak terangkat qada dan ketentuan Allah illa bid-doa, kecuali dengan doa. Mudah-mudahan kita doa yang baik-baik dan bertepatan dengan Al-Qadar itu, maka ketentuan dan juga qada untuk kita Allah Ta'ala berikan yang baik-baik dan juga yang elok-elok. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak sebut, jangan biarkan baki Ramadan yang berlalu ini tanpa kita ada infak di jalan Allah. Kita tiap-tiap hari, tiap-tiap malam datang masjid, infaklah RM10, RM10. Kalau nak sampai ujung Ramadan ni ada 10 hari, RM10, habis-habis banyak pun RM100 kita infak untuk masjid, untuk surau, untuk pembangunan. Tuan-tuan tak akan miskin dengan infak RM100.
Dan kalau tuan-tuan kedekut, tuan-tuan tak akan kaya dengan tuan-tuan kedekut RM100. Saya ulang balik, nak bagi jelas. Tuan-tuan infak RM100, satu malam RM10, RM10, sampai ujung bulan Ramadan ni RM100. Dengan tuan-tuan infak tu, insya-Allah tuan-tuan tak akan miskin. Dan kalau tuan-tuan kedekut, tuan-tuan tak nak, ni duit aku, bonus untuk aku semua. Tuan-tuan kedekut RM100, tuan-tuan tidak infak, tuan-tuan tak akan kaya dengan kedekut RM100 tersebut. Saya kira itulah sedikit peringatan dan juga tazkirah yang boleh saya sampaikan dalam ruang masa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang lemah dari kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz nak tanya